Bab tentang larangan ataupun paksaan terhadap perempuan supaya daripada berkahwin. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ma'qil bin Yasar katanya, saya ada saudara perempuan, dia dipinang dengan saya. Fa'atani ibnu ammil li, tiba-tiba mari sepupu saya pun kahwinkanlah adik saya tu dengan dia. Lepas tu dia cerah, dengan talak raj'i, talak yang boleh kelik baiklah, talak yang boleh rujuk. Lepas tu dia meninggalkannya sehingga habis iddahnya, ditinggalnya sehingga habis iddahnya. Lepas pada tu bila adik saya tu dipinang orang, dia mari juga. Dia mari juga nak minah. Saya pun kata tak, demi Allah saya tidak akan kahwinkannya yang di dengan engkau lah, sampai bila-bila pun. Kata Ma'qil, ayat ni turun berkenaan dengan saya lah, ada kena-mengena dengan saya lah, iaitu apabila kamu mencerai isteri-isteri kamu lalu habis iddah mereka, janganlah kamu paksa, halang mereka daripada mengahwini bekas suami mereka. Al-ayah hingga ke akhir ayat. Qala, kata Ma'qil, kerananya saya kafarahkan sumpah saya itu, dan saya kahwinkannya dengan dia pula lah. Saya kahwinkan adik saya itu dengan dia. Babun idza ankahal waliyan, bab apabila dua orang wali mengahwinkan. Dengan syaratnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Samurah daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, mana-mana perempuan yang dikahwinkan oleh dua orang wali, maka dia dikira sah perkahwinannya itu dengan perwalian yang pertama daripada dua orang wali itu. Mana-mana orang yang menjual sesuatu barang kepada dua orang, maka barang itu jadi hak yang pertama daripada yang membeli itu. Babun fi qawlihi ta'ala, bab berhubung dengan firman Allah Ta'ala, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna. Tidak halal kepada kamu menerima pesaka atau mewarisi perempuan secara paksa, tidak suka. Wala ta'dhuluhunna, dan jangan kamu paksa mereka, jangan kamu tekan mereka. Ini perempuan-perempuan yang perempuan itu. Dengan syaratnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas berhubung dengan ayat la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna. Kata Ibnu Abbas, dulu kalau seseorang itu mati, maka wali-walinya lebih berhak terhadap perempuan itu daripada wali perempuan itu sendiri. Kalau sebahagian daripada mereka nak mengahwininya, dia akan mengahwininya lah, ataupun nak mengahwinkannya dengan orang lain, dia akan buat begitulah. Dan kalau mereka tak sah mengahwinkannya pun terserah kepada mereka. Kerana itulah ayat ini turun. Dengan syaratnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya tidak halal kepada kamu mewarisi perempuan secara kekerasan, secara paksa begitu. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna, dan kamu tidak boleh menekan mereka untuk mendapat balik sebahagian daripada mas kahwin yang telah kamu berikan kepada mereka, kecualilah kalau mereka melakukan perbuatan keji dengan terang. Wadzalika, keadaannya ialah seseorang lelaki akan mewarisi isteri kerabatnya yang mati, dan dia akan menahannya sampai mati, atau
dia mengembalikan kepadanya mas kahwinnya, maka Allah melarang daripada perbuatan itu dan menegahnya. Dengan riwayat satu lagi serupa juga, cuma beza dia Allah menasihati orang ramai daripada melakukan perbuatan itu, supaya berhentilah melakukan perbuatan seperti itu. Babun fil istimar, ini bab tentang istimar, ini meminta kebenaran, meminta kebenaran. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, janda tidak boleh dikahwinkan sebelum diminta perintah, sehingga dia suruh sendiri. Dan anak dara tidak boleh dikahwinkan melainkan dengan izinnya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya itu? Nabi SAW jawab, iaitu dia diam. Riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, anak yatim, yakni anak perempuan yang dahulunya yatim, itu stamarul yatimah, bukan makna dia yatim lagi, dulunya yatim. Anak yatim bila sudah balik diminta kebenaran dia untuk mengahwinkannya, untuk melakukan apa saja berkenaan dengan dirinya. Ini maksudnya untuk mengahwinkannya lah. Kalau dia diam, maka itu adalah izinnya. Dan kalau dia enggan, kalau dia tak suka, fala jawaza 'alaiha, tidak ada keharusan untuk mengahwinkannya. Cerita ini ada dalam hadis Yazid. Ini Yazid bin Zurayq tadi. Kata Abu Dawud, demikian juga diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Khalid Sulaiman bin Hayyan dan Mu'adz bin Mu'adz daripada Muhammad bin Amr, Abu Amr Zakwan meriwayatkannya daripada Aisyah. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, anak dara itu malu bercakap. Qala, Nabi SAW bersabda, diamnya itu adalah pengesahan, pengakuannya ataupun kebenarannya. Dengan syaratnya, dengan syarat satu lagi, riwayat daripada Muhammad bin Amr juga, tapi melalui Ibnu Idris. Ada tambahan dalam riwayat ini. Dia kata kalau gadis itu menangis ataupun dia diam, ini perawi dalam hadis ini menambahkan menangis. Abu Daud berkata, perkataan menangis itu tidak mahfuz, ia adalah suatu kekeliruan dalam hadis. Kekeliruan itu berlaku pada Ibnu Idris yang keliru. Dengan syaratnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah SAW bersabda, amirun nisaa fi banatihinna, berbincanglah, bermusyawarahlah dengan perempuan-perempuan, dengan ibu-ibu, berhubung dengan anak-anak perempuan mereka. Ini bab tentang gadis atau perawan yang dikahwinkan oleh ayahnya tanpa meminta perintahnya, tanpa meminta kebenaran daripadanya. Dengan syaratnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa ada seorang gadis yang masih anak dara lagi, dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Dia pun cerita bahawa ayahnya telah mengahwinkannya dalam keadaan dia tak suka. Nabi SAW memberi pilihan kepadanya. Dengan sanad satu lagi daripada Ikrimah daripada Nabi SAW, hadis tadi juga. Kata Abu Daud, dalam sanad ni perawinya tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Demikianlah hadis ini diriwayatkan oleh orang ramai secara mursal. Itu ma'ruf, itu ma'ruf di kalangan ulama hadis, ma'ruf. Kita tengok semula. Babun fil adli, larangan berkahwin.
larangan berkahwin. Maknanya di sini seseorang itu dia ada anak perempuan dia tu menikah dah. Lepas menikah tu cerai. Lepas cerai tu katakanlah lepas habis iddah nak menikah semula dengan suami dia hak dulu, hak bercerai. Jadi wali dia ataupun keluarga larang tak beri, tak boleh larang. Ataupun nak menikah dengan orang lain tak beri dah menikah, tak boleh dah betul. Tak boleh, itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau dia nak nikah dengan suami hak dulu ke ataupun dengan orang lain, ikut dia lah, ikutlah, tak apa, itu kebebasan kepadanya. Tak boleh sekat-sekat gitu, tak boleh. Riwayat daripada Ma'qil bin Yasar katanya, saya ada adik perempuan, orang pinai dia tu dengan saya lah. Tukhtabu ilayyat, mana orang pinai dia tu dengan saya lah. Kalau nak minai dia, masuk melalui saya. Tiba-tiba kata dia, sepupu saya mari. Jadi dia nak. Jadi saya pun kahwinkan lah adik saya tu dengan dia. Kahwinkan. Lepas pada tu dia cerai. Tapi cerai pun boleh rojok balik. Orang panggil talak raj'i. Talak raj'i. Selagi apa panggil talak bain, ada dua talak. Talak raj'i boleh rojok semula. Mana sebelum habis iddah tu boleh rojok. Lepas tu syarat rojok tu lagu mana, banyaklah pula perincian dia nya. Satu lagi talak bain. Bain tu ada dua pula. Bainunah sughra, bainunah kubra. Apa panggil? Kalau bainunah sughra, maknanya cerai tu cerai tak boleh rojok lah. Tak boleh rojok. Misalnya habis iddah dah, habis iddah, tak boleh nak rojok lah. Lepas tu tak boleh nak rojok, sebab habis iddah. Lepas tu kalau nak nikah lain lah, akad semula, mas kahwin lain, dengan saksi gapo semula nikah mula-mula. Gitulah. Itu makna putus. Putus. Bainunah sughra, putus tapi tidak putus benar lagi. Kalau bainunah kubra, mana tak boleh nak nikah, tak boleh kelip baik, kecuali ada syarat-syarat dia. Lepas tu bainunah kubra tu pula, kalau kita nak perincikan terbahagi kepada dua pula. Satunya hak boleh lagi kelip baik, tapi kena bini tu menikah dengan orang lain dulu. Menikah dengan orang lain, lepas cerai dengan tu baru boleh nikah. Ataupun dalam kes li'an misalnya, berli'an, dituduhnya isterinya itu berzina, isteri dia tidak mengaku, katakanlah, lepas tu selesailah. Bila putus tu, cerai tu dia tak boleh kelip baik semua. Kalau nikah lain pun, cerai pula dengan tu pun tak boleh kelip baik. Hak tu besar benar lah hak tu. Jadi hak ni kata dia cerai talak raj'i, apa panggil? Talak raj'i. Talak yang boleh rojok balik. Sebab dalam Quran dia sebut talak raj'i ini yang boleh kelip baik ni, boleh rojok ni dalam masa iddah ada dua kali. At-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Situlah ayatnya. Talak tu ada dua kali. Yang ni hak boleh rojok. Hak boleh rojok, boleh kelip baik tanpa akad lain, tanpa mas kahwin lain. Boleh kelip baik. Dan dalam masa tu orang lain tak boleh nak menikah dengan bini dia tu. Pada hakikatnya masih bini dia lagi, tidak putus benar. Walaupun putus dah, tapi tidak putus benar. Duduk dalam rumah yang sama lagi, boleh duduk, tak apa. Lepas tu cerita cerita dia ni. Lepas tu habis iddah, dia tinggal gitu, dia tidak rojok sampai habis iddah. Dan setelah habis iddah tu adalah orang ni yang mari minat. Dia pun yang mari pula. Sepupu saya tu, dia pun termasuk dalam orang hak mari minat juga. Saya kata ke dia, saya tak akan kahwinkan dia ni dengan kamu sampai bila-bila. Mana kiranya dia bersumpah, la wallahi, tidak, demi Allah, saya tidak akan kahwinkan adik saya ni dengan kamu sampai bila-bila. Dia bersumpah.
Jadi kata dia, ni ayat ni turun ada kena-mengena dengan saya, kait dengan saya. Ayat mana? Bila kamu bercerai, bila kamu tolak isteri-isteri kamu dan habis iddah mereka, jangan kamu halang mereka untuk mengahwini suami-suami mereka, yakni bekas suami mereka. Nak menikah semula, jangan halang. Kalau dia sendiri nak, kalau dia tak sah, itu lain cerita. Ni kalau dia nak, kamu jangan larang. Jadi sebab dia larang, dia tak sah bui dah. Jadi dia berasa kau tu ikutlah apa-apa hak buat nyanyi kau lagu mana kau, tak molek tak baik kau. Tapi dia si adik dia tu terima. No, tak apa. Menikah semula. Jadi dia dah habis iddah dah, kena menikah semula lah. Mas kahwin lain lah, akad lain lah. Boleh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala larang. Jadi masalah nak kelik baik, boleh. Masalah kesalahan manusia tu mungkin ada salah lah, ada salah balah, lepas tu jadi cerai. Banyak juga berlaku apabila cerai tu jadi insaf, sedar. Jadi dia boleh bertolak ansur. Selepas pada tu hikmat cerai tu besar juga. Lepas pada tu mungkin lah, sudut-sudut lain lagi dia semakin sayang kau, semakin jaga kau orang pihak tu pihak ni. Itu antara hikmat cerai juga. Jadi dengan sebab itu tidak dilarang, tidak dibenarkan kita menghalang anak kau, adik kau, siapa kau di bawah jagaan kita tu, yang mana kita tu merupakan wali dia, tak boleh larang kalau dia nak menikah dengan hak dulu. Ataupun dengan hak lain kan kita tak boleh larang. Jangan kata padan dah, padan dah, tak salah, tak boleh harap belakang, tak boleh kata begitu. Tak boleh kata begitu. Baik lelaki baik perempuan pun boleh jadi hak jumpa kemudian tu lebih baik. Kita tak boleh putus asa. Tak boleh kata kalau orang perempuan kata orang lelaki semua jahat lah, tak boleh juga. Orang lelaki pun sebaliknya gitu juga, tak boleh kata. Orang yang sama boleh jadi berubah. Orang yang sama boleh jadi berubah. Inilah antara hikmat cerai tu. Sebab tu dia bagi mikir dalam masa tu, mikir. Bagi tempoh edah tu pun beri peluang dah tu dalam masa tu. Kalau dia rojak tak payah akad lain, tak payah mas kahwin lain. Tapi kalau tidak rojak pun boleh lagi ni. Nak beri masa mikir pada ketika tu. Masing-masing mikirlah. Macam-macam lah berlaku, kita boleh tengok macam-macam dalam masyarakat ni. Apabila cerai tu tak jenis tidur ke dah. Pasal kalau nak menikah pula apa payah juga dia nak cari setara tu. Apa kalau ada pun lebih kot lain, kurang kot tu pula. Ni nampaklah lebih dia tu. Itu hikmatnya. Walaupun nampak berat, walaupun nampak jeri, susah, pisah, hak ni tidak duduk sekali lah, tapi hikmat besar cerai tu sendiri. Ada pun setengah-setengah agama lain dia tak boleh cerai. Tak boleh cerai. Bila tak boleh cerai tu nyaya pada manusia. Nyaya. Dia sebalik perceraian itu besar, banyak hikmat dia sebenarnya. Jadi orang lain tu tak jadi buat sesa. Cerai tak boleh. Ada juga lagu tu. Jadi kata dia bila ayat ni turun, saya pun kafarah lah sumpah saya. Jadi kafarah sumpah saya lagu mana? Saya bayar kafarah lah. Bayar kafarah sumpah tu. Lepas tu beri nikah lah dengan dia tu pula. Beri nikah. Pasal apa? Pasal Tuhan larang. Tuhan tegur, jangan larang, jangan halal kalau dia nak nikah balik. Jadi ni kan baru ni kita sudah jumpa dah, iaitu ini salah satu dalil bagi mazhab Syafi'i yang mengatakan wali itu penting dalam perkahwinan. Wali itu penting. La nikah illa biwaliyin. Tidak ada nikah atau tidak sah nikah, dia terjemah begitulah. Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali. Jadi cuba tengok sini. Orang minai melalui siapa? Dengan siapa? Makil bin Yasar ni wali, abang kepada perempuan tu. Jadi perempuan tu adik dia tu nama apa?
Baik, kita tengok nama dulu. Ada yang kata nama dia Jumail, ada yang kata Jamil, sebut nama lelaki pula, ada yang kata nama dia Laila, ada yang kata nama dia Fatimah, macam-macam pendapat tu ada dalam riwayat lah. Tak apalah. Jadi orang nak mina tu pergi mina dengan siapa? Dengan Maqil. Itu menunjukkan ada wali. Tidak kata ni kalau dia larang pun, kalau memang hak adik dia tu boleh jadi wali sendiri, cara apa? Khabar dia cara dia larang pun tak ada apa, tidak memberi kesan apa, sebab dia boleh menikah sendiri. Ni tak. Jadi bila kawan tu tinggal habis edah ke apa tu, dia lepas tu dia mari pula mina. Dia kata saya tidak akan kahwinkan engkau. Jadi siapa yang mengahwinkan? Wali. Aku tidak akan mengahwinkanmu sampai bila-bila pun dengan. Jadi siapa yang mengahwinkan? Dia, Maqil, si abad tu, wali tu. Dan Tuhan pun kata, jangan kamu halang mereka daripada berkahwin. Maknanya halangan dia tu ada kesan. Tak boleh nikah lah kalau dia tak boleh. Kalau lah tak ada kesan, larang awak gapo? Larang awak gapo tu, kamu jangan kamu halang, jangan kamu larang. Kamu tu lelaki. Jadi kamu tu maksudnya wali lah, para wali lah. Lepas tu saya pun kafarah sumpah saya tu, dan saya kahwinkan dia dengannya. Saya kahwinkan, bukan dia nikah dia, tapi saya kahwinkan dia dengannya. Mana saya yang mengahwinkan, saya wali. Ini menunjukkan nikah itu tidak berlaku kecuali dengan wali. Salah satu pegangan mereka hak kuatnya baru ni kita sudah baca dah, dia isyarat kepada hadis ni lah, hadis Maqil bin Yasar. Tetapi kalau kita perhati, cuba tengok, asalnya kita baca dah isi dia tu, cuba tengok salah seorang perawi dia. Salah seorang perawi dia, Imam Abu Daud ambil daripada Muhammad bin Musanna, dia ambil daripada Abu Amir, dia ambil daripada Abbad bin Rashid. Situ. Cuba perhati. Abbad bin Rashid At-Tamimi maulahum Al-Basri Al-Bazzar ibnu ukhti Dawud bin Abi Hind, wa yuqal ibnu khalati an Ahmad. Ada dinukilkan pendapat Imam Ahmad tentang dia. Imam Ahmad kata syekh thabtun saduq salih. Itu orang panggil lafaz ta'dil yang rendah. Yang rendah. Hak lagu ni biasanya paling tinggi, hadis dia tu hasan, tidak jadi sahih setara ini. Wa anhu, ada juga diriwayatkan daripada Imam Ahmad, dia kata Abbad bin Rashid ini hadis dia lebih kemah daripada Abbad bin Maisarah. Apa nama ni, kata-kata Ibnu Ma'in pula. Ibnu Ma'in salah seorang tokoh ulama rijal, dia kata hadithuhu laisa bil qawi, hadisnya tak kuat. Mana hadisnya tak kemah, tetapi hadis dia boleh boleh. Ada juga riwayat daripada dia, daripada Ibnu Ma'in, dia kata salih. Ini lafaz ta'dil belakang ni. Ada juga satu lagi riwayat daripada dia, dia kata dhaif. Abbad bin Rashid ni dhaif. Bukhari kata rawa anhu Abdul Rahman wa tarakahu Yahya Al-Qattan. Abdul Rahman Ibnu Mahdi ada meriwayatkan hadis daripada dia, tapi Yahya bin Sa'id Al-Qattan tak sih ambil riwayat dia. Tak sih ambil pasal dia anggap lemah lah. Abu Daud berkata dhaif. Imam Abu Daud tak kata sini. Kata-kata Abu Daud tu kita boleh tengok dalam kitab Rijal. Abu Daud ni tadi amai hadis tu, dia kata dhaif. Nasai kata laisa bil qawi, tak kuat. Yang ni dhaif lah, tak kuat, dhaif lah. Abu Hatim berkata salihul hadis. Salihul hadis. Lepas tu ada orang tidak setuju, orang bantah Imam Bukhari, sebab Imam Bukhari menyenaraikan dia ni termasuk dalam perawi-perawi yang dhaif. Maknanya Imam Bukhari pun kata dhaif juga. Tapi Imam Bukhari ada riwayat daripada dia, tapi riwayat makrun bi ghairihi. Orang panggil bukan riwayat asas dia, riwayat usul dia tidak, tapi riwayat sokongan gitu je, sebagai syawahid ke atau sebagai mutabaah ke, dalam riwayat mutabaah tu gitu je. Ada juga yang mengatakan dia ni thiqah,
Saji berkata saduq. Dan ada pula Ibnul Madini kata saya tak tahu keadaan dia. Mana majhul lah bagi dia, majhul hal. Macam-macam pendapat dia. Jadi ada hak kata begini, ada hak kata begini. Bagi orang yang tak terima dia ni kan, ya, ataupun yang kata dia ni dhaif, hadis ni jadi dhaif. Sebab tu dia tak siwak pegangnya. Dia tak siwak pegangnya. Dia tak siwak pegangnya. Sebab apa? Sebab kata dia hadis ni dhaif. Bagi orang yang nak pakat, dia kata hadis ni walaupun tidak tinggi, tidaklah sahih, tapi hasan. Hasan boleh pakai dah. Dia kata boleh pakai dah. Campur-campur dengan orang lain. Campur-campur dengan orang lain. Jadi antaranya dia pegang dengan ayat Quran banyak lagi lah. Masing-masing itu ada hujah belakang. Ada yang kata ada wali tu yang main peranan penting, nikah dikena dengan wali. Antaranya kalau dalam Quran dia sebut illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Illa an ya'funa. Mas kahwin itu apa ni? Kalau tak bagilah mas kahwin, dah mati ataupun cerai sebelum pada bersetubuh, jadi mas kahwin lagu mana? Jadi boleh dimaafkan. Illa an ya'funa. Mana perempuan itu maafkan, dia kata tak payahlah, tak payah bagilah. Aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah, ataupun dimaafkan oleh orang yang di tangannya ada simpulan nikah itu. Siapa dia? Orang lelaki. Aw ya'fu alladhi bi yadihi, hi itu orang lelaki. Itulah wali dia, kata dia. Dia pegang. Tapi masing-masing seperti kita bincang baru ni lah. Ni kata tak jelas lagi waktu. Jadi orang perempuan ni dia jadi wali kepada diri dia sendiri. Dia kata dia tak main situ macam hak ni. Jadi hak ni kita sudah bincang dah malam baru ni, minggu lepas. Fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna. Jadi an yankihna azwajahunna, dia sebut kalau dalam ayat ni, cuba perhati, mana mereka tu menikah sendiri. Cuma hak ni adat, dari segi adat, kira bercara dengan wali ke apa, dari segi adat, dari segi uruf, hak lebih molek gitu. Jadi masing-masing itu ada dalil dan pegang dengan dalil yang dia terima lah. Ada dua lah, ada yang kata kena wali, ada yang kata tak payah wali lain, diri dia sendiri. Jadi bagi orang yang kata ni hadis ni tidak boleh jadi alasan, sebab dia kata dhaif, boleh buat alasan. Sebab tu kalau kita tengok di akhir bab ni, muka surat 91 dalam syarah tu, hadis ini dijadikan hujah oleh orang yang kata syarat wali dalam nikah. Dalam perkahwinan mesti disyaratkan ada wali. Hadis inilah qala al-Hafiz Ibn Hajar kata ini dalil paling terang yang menunjukkan diambil kira wali dalam perkahwinan tu. Kalau tidak, apa maknanya? Larangan dia tidak memberi kesan, tak jadi apa pun. Dia kata sebab kalau dia tu boleh nikah sendiri, kata dia tidak perlu adalah kepada abang dia tu, tak perlu. Jadi orang yang boleh urus diri, kita tak boleh kata orang lain halal tu jadi memberi kesan, tak boleh kata begitu. Tapi orang-orang Hanafi berdalil dengan ayat ini, dengan ayat Hasan ni lah, fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna, jangan kamu halal mereka daripada mereka berkahwin. Jadi berkahwin itu sendiri, kata dia. Larang, orang larang, dia sendiri nak buat boleh. Tapi kerana orang larang, boleh jadi tak jadi juga. Dia pegang dengan ayat ni. Ada ayat ni kita sudah bicara dulu, ni tidak syarat. Imam Tahawi jawab apa nama ni, hujah orang-orang yang kata ni dalil ni, kisah ni, cerita ni, dia kata cerita ni ada beberapa ihtimal, kemungkinan gini, makna dia kemungkinan gini. Antaranya adlu ma'qil ini larangan. Larangan ma'qil itu berarti dia
pujuk adik dia tu supaya tak usah terima. Gitu makna larangan tu. Dia pujuk adik dia tu supaya tak usah terima lah. Ni sepupu dia ni mula dia kata cerai dah. Jadi mungkin kira-kiranya dengan pujukan dia tu adik dia tu tak akan menikah balik dengan bekas suami dia. Boleh jadi makna begitu kata dia. Ini kata Imam Tahawi lah. Jadi bukan makna larang tu larang ngerti, memberi kesan. Tak. Kuasa tu kuasa tangan adik dia, cuma pujukkan dia, dia bagi pandangan dia, gitu. Kata dia. Aku mana-mana pun semua tak adil lah. Dan faedah dia aku tu ni ada baik buruk, ada kurang, ada lebih. Ada lebih. Sebab kita bincang dah baru ni lah. Jadi peranan wali itu tak boleh ditinggalkan tu. Tak boleh ditinggalkan tu. Kita sebut dah baru ni. Lepas tu bab idza ankahal waliyan. Kalau dua orang wali mengahwinkan mauliyah dia, maknanya anak buah dia, anak dia ke, adik dia ke, anak saudara dia ke, ikutlah, atau cucu dia ke. Wali tu dua orang wali. Yang si ayah kahwinkan hak tina tu, anak dia tu dengan hak ni, tok pula kahwinkan dengan orang lain. Jadi khilaf pula situ. Ataupun adik-beradik dua, abang ni dua orang, hak ni kahwinkan adik dia ni dengan hak ni, abang hak seorang lagi kahwinkan dengan orang lain. Kalau lagu tu, lagu mana jadinya? Terutamanya yang kedudukan taraf dia tu sama, nak kira lagu mana. Kalau taraf kedudukan dia tu sama. Di sinilah perbincangannya. Riwayat daripada Hasan Basri, daripada Samurah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, mana-mana perempuan yang dikahwinkan dua orang wali, dia tu dikira sah untuk wali yang pertama. Sah perkahwinan dia tu untuk wali yang pertama. Jadi yang mana dulu? Kalau kita kata adik-beradik lah, hak sama, abang ni kata, sama kuat. Hak ni kahwinkan hari ni, hak ni kahwinkan kemarin, dengan orang lain lah, lelaki tu orang lain lah. Nak kira hak mana? Kira hak kemarin, kira hak dulu, tak kira hak kemudian. Kalau jelas masa tu berbeza, ada dulu kemudian. Tapi kalau sekali tak jadi kedua, kalau sekali tak jadi kedua, kena kira semula. Kena kira semula. Imam Tirmizi kata, selepas daripada dia kemukakan hadis ini, dia kata hadis ini hasan. Amalan orang ramai mengikut hadis ni lah di sisi ahli ilmunya. Kita tidak ada mengetahui ada khilaf dalam perkara ni, iaitu apabila salah seorang daripada dua orang wali mengahwinkan sebelum daripada yang seorang lagi, maka nikah tu kira sah hak yang pertama, hak tu kira jadi. Dan nikah hak yang kedua tu mafsuh, terbatal, tak jadi. Kalau kedua-duanya sama sekali nikah, fa nikahuhuma jami'an mafsuh, maka perkahwinan kedua-duanya itu kira terbatal, tak kira kedua-duanya. Inilah pendapat Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq, kata Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi. Mazhab Hanafi pula begitu juga. Mazhab Hanafi pula begitu juga. Lepas tu banyak lagi perinciannya. Banyak lagi perinciannya. Kalau mengikut Imam Malik tak boleh, kira tak jadi belakang. Hak dulu ke dia pun tak jadi. Dia kena sepakat dulu antara wali-wali itu, sepakat maklum belakang setuju lagu mana. Begitu dia kata. Tak boleh kira hak ni hak mana dulu, tak boleh lagu tu. Sebab wilayah ni, dia kata wilayah ni wilayah syarikah, wilayah kongsi. Bila kongsi, dia kena dengan kebenaran, dengan pengetahuan ahli kongsi dia tu. Hak lain tu, hak lain tu kena tahu juga. Tak boleh dia tak tahu apa satu, hak ni nak buat, tak boleh.
Macam-macam lagi pendapat tu. Lepas tu kalau jual beli pun lagu tu juga. Kalau satu orang tu dia jual kepada dua orang pembeli, jadi jualan tu kira jadi untuk siapa? Untuk pembeli yang mula-mula. Kira tu. Jadi kira-kiranya dia jual dua kali sebab barang tu yang pertama tak ambil lagi. Boleh jadi dia nampak yang kedua tu nak bayar dengan harga mahal, kau boleh mahal. Dia akad lah. Jadi nak kira lagu mana? Kiranya jadi untuk yang pertama, orang yang pertama, pembeli yang pertama. Jadi kalau bala siapa kena naik mahkamah, hakim nak putuskan hak mana, nak bagi kebenangan kepada hak mana. Inilah asas dia ni. Beri kebenangan kepada hak mula-mula. Dia tak boleh ambil kira, dia tak boleh kata hak mula-mula tu muka dia bayar tak mahal mana, hak ni dia bayar dengan harga yang mahal, dia sanggup. Jadi saya buat yang kedua, tak boleh lagu tu. Setelah jual dah, akad dah, tak boleh. Jadi hakim tidak akan memenangkan dia dengan alasan seumpama itu, dengan alasan dia dapat untung banyak kalau dia ambil orang yang kedua ni. Dia tak, ya barang tu tak serah lagi. Tapi tak serah lagi pun akad tu sudah dah. Lepas tu kawan tu mari esok, tak ada lah jual ke orang lain. Nyaya boleh jadi dia mari jauh. Kalau mari aku tak baru ni mari ke Bahria, boleh kira juga, itu pun nak marah juga dah. Kalau mari daripada Robusan penat-penat mari, kira-kira boleh kau orang dah barang, lagilah tak patut. Itulah maksudnya di sini. Kira boleh kepada yang pertama. Ada juga pendapat yang mengatakan kalau dulu kemudian ni kita kena tengok mana lebih sesuai, mana lebih kufu, lebih baik untuk perempuan. Ada juga yang kata lagu tu, tengok pada keadaan. Tengok pada keadaan. Tapi berdasarkan zahir hadis ini ialah sesuatu untuk yang pertama. Yang kedua kira tak jadi. Babun fi qaulihi ta'ala, bab firman Allah SWT, tidak halal kepada kamu mewarisi perempuan secara paksa, dan jangan kamu tekan mereka atau paksa mereka. Jadi hak ni ada beberapa riwayat ni, ada beberapa riwayat. Ada setengah-setengah ulama tu kata ni ayat ni dia berkait dengan zaman jahiliah, dan di permulaan Islam ada lagi saki-baki ajaran itu, amalan itu. Iaitu lagu mana? Zaman jahiliah. Kalau ayah mati, dia ada isteri, jadi bini dia tu diwarisi oleh anak, Jadi anak tu boleh menikah dengan bini ayah, boleh menikah. Itu sah. Yang kedua, segala harta benda perempuan tu, gapo semua boleh ke dia, boleh kepada anak. Segala harta bendanya boleh kepada anak. Begitu. Dan dia boleh, dia ada kuasa untuk tidak mengahwinkan, untuk melarang bini ayah dia tu lah, mak tiri dia tu daripada berkahwin dengan sesiapa. Dia ada kuasa sampai begitu. Itu maksud la tarithun nisaa karha. Makna yang ketiganya, iaitu ada juga yang katakan hak ni maksudnya tak boleh nak mengambil tebus talak dengan cara lagu ni. Tebus talak dengan cara lagu ni. Yang ni tebus talak di lagu mana orang panggil khulu'. Dalam istilahnya khulu'. Iaitu dia buat perangai, buat kasar. Bila buat kasar, perempuan tu minta cerai, bini dia tu minta cerai. Bila minta cerai, dia tak sih cerai. Jadi salah satu caranya untuk cerai iaitu tubuh talak. Tubuh talak lagu mana? Mas kahwin yang dia bagi tu, perempuan tu bersedia untuk bagi balik.
Sebenarnya dia buat gitu, dia perangai tu, buat kasar, buat gitu gini tu, dia nak balik mas kahwin dia. Itu maksudnya taklih tu. Itu maksud mewarisi perempuan secara paksa tu. Secara paksa tu. Jadi ada beberapa pendapat lah di sini. Ada beberapa pendapat. Riwayat yang pertama, riwayat daripada Ibnu Abbas, berhubung dengan ayat tidak halal kepada kamu mewarisi perempuan secara paksa, dan jangan kamu menekan mereka. Qala, kata Ibnu Abbas, dulu orang kalau dia mati, aulianya, aulia tu anak dia kah, ataupun kalau anak ni mati meninggalkan isteri, ayah dia kah, dia wali, dia panggil aulia dia tu. Orang yang berhak menerima pesaka daripada dia tu lebih berhak terhadap perempuannya, terhadap isterinya, daripada wali perempuan itu sendiri. Mana perempuan tu sebelum dia nikah kan, ayah dia yang jadi walinya, nikah dengan orang. Bila menikah dengan satu orang, tiba-tiba orang tu mati. Orang tu mati. Dia ada anak lelaki. Jadi anak lelaki ni lebih berhak terhadap bini ayah dia tu daripada ayah perempuan tu sendiri. Ayah perempuan tu putus hubungan, dia tak ada. Jadi si anak ni, padahal kita kata mak tiri dia, mak tiri dia, dia boleh begitu buat tu. Jadi kalau dia nak nikah sendiri, dia boleh nikah. Itu cara jahiliah lah. Islam mana boleh, tak boleh lah. Tu yang larang tu, tak boleh tu. Tidak halal kepada kamu untuk mewarisi tu. Jadi ni semacam mewarisi lah. Bukan hak ayah tinggal tu harta saja yang bolehnya, bini dia pun boleh juga, diwarisi oleh kita juga. Kalau nak kira dari segi zahir ayat, makna ayat tu lebih sesuai gitulah, mewarisi perempuan. Jadi ikut suka dia. Dia nak menikah sendiri pun boleh, nak mengahwinkan dengan orang lain, lepas tu orang lain bagi mas kahwin tu boleh ke dia lah, boleh kepada sani, anak sani. Jadi ikut dia. Kalau dia tak sesuai menikah pun duduk dengan dia situlah. Ayah perempuan yang sebenar tu tak ada kena mengena tu, tak boleh nak campur tangan dah. Jadi nyaya sangat pada perempuan, begitu. Jadi Islam mari menghapuskan cara tu lah, tak boleh. Ada juga setengah-setengah ulama mengatakan hak zaman jahiliah pun bukan semua bini ayah yang boleh buat lagu ni. Hak boleh buat lagu ni kalau ayah tu belum lagi bersetubuh, duduk sekali, baru boleh buat lagu ni. Kalau sudah ayah tu bersetubuh, dia kata tak boleh. Ada juga orang kata gitu. Tapi kok mana-mana pun kalau bagi kita tak boleh belakang, tak boleh belakang. Dan kita kata kalau tak ada duduk sekali pun dengan ayah, bila pisah balik kepada keluarga dia lah, wali dia, ayah dia, tetap ayah dia. Ni tidak, anak kepada si mati tu jadi walinya, nak menikah dengan siapa-siapa pun dia, kalau dia tak siwin nikah siapa ke mati pun hak dia. Lagu tu cara jahiliah. Jadi ayat ni turun nak larang hak tu, nak larang hak tu. Dan semasa jahiliah tu memanglah, semasa Islam, di permulaan Islam pun ada lagi sakit-baki amalan tu diamalkan oleh orang Islam dalam keadaan tak tahulah. Dalam keadaan tak tahu tu ikut dengan cara tu. Umpamanya ada dalam kitab kita ni 95, Wahidi mengatakan cara seperti ini ada di zaman jahiliah dan di permulaan Islam. Bukan makna Islam mengesahkan, diamalkan oleh orang Islam tanpa pengetahuan, tanpa pengetahuan. Lepas tu dia amalkan kisah panjang lah. Lepas tu riwayat Tabari daripada Tariq bin Juraij daripada Ikrimah, kisah dia tu, iaitu ayat ni turun tentang Kabsyah binti Ma'an bin Asim dari kalangan Aus. Dia ni jadi isteri kepada Abi Qais bin Al-Aslat. Lepas tu Abul Qais itu mati, anak dia pun menguasainya. Perempuan itu pun pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, wahai Nabi Allah, saya nak kata boleh pesaka suami saya pun tidak, kata dia, dan saya bebas pun tidak, boleh nikah dengan siapa yang saya nak. Tidak lagu tu. Maka turunlah ayat ini dengan isnad yang hasan daripada Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf daripada ayahnya. Kata dia, bila mati Abu Qais bin Al-Aslat, anak dia nak menikah dengan bini dia, yang ni mak tiri dia tu lah. Di zaman jahiliah boleh buat gitu, zaman jahiliah. Maka turunlah ayat ni menunjukkan ayat ni turun tu bukan nak cerita orang jahiliah saja, orang Islam pun ada juga buat di peringkat awalnya, pasal tak ada paduan lagi pada ketika tu.
Bila dilarang, maka tak ada lah. Tak ada. Jadi itu antara jasa Islam kepada orang perempuan. Kalau orang perempuan tu tahu cerita ni, dia tahulah setara mana Islam tu bagi kebebasan kepada mereka. Terutamanya kalau mengambil kira pendapat Imam Abu Hanifah dan orang yang sependapat dengan mereka. Baru ni kita sudah bicara, siapa dia boleh wali diri dia sendiri, boleh menikah sendiri. Setara tu kebebasan dia, setara tu. Lagilah nampak hak dia tu besar. Jadi turun ayat ni. Riwayat yang kedua, dia kata ayat tadi juga, ini kerana seseorang itu dia mewarisi isteri orang yang rapat, keluarga rapat lah, dan menghalang dia daripada menikah sampai mati. Sampai mati. Kalau selagi dia tidak bagi mas kahwin, mas kahwin, itu satu cara juga. Katakanlah ceritanya si ayah nikah dengan seorang perempuan, bagi mas kahwin lah kepada perempuan itu. Lepas tu ayah mati, si anak ni berhak, dia menguasai isteri ayah tadi. Dia boleh tak boleh nikah, tak boleh apa boleh. Boleh, dia letak syarat. Dia kata boleh, kalau nak lepas boleh gelik lah mas kahwin ayah dia tu kepada dia. Itu salah satu cara paksaan tu, tekanan tu kepada perempuan di zaman jahiliah. Jadi kalau dia nak bebas, dia kena bagi balik lah mas kahwin ayah si mati tu, nikah. Itu satu cara juga. Jadi Allah SWT larang daripada perbuatan tu, tegah, jangan buat lagi lagu tu, tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Itulah yang dikatakan litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna, untuk kamu dapat balik sebahagian daripada hak kamu telah berikan. Hak kamu telah berikan itu bukan kamu sendiri, ayah kamu misalnya dalam kes tadi, ayah kamu beri sebagai mas kahwin, kamu tak dapat balik tu. Kira-kiranya itu sebagai pesaka ayah lah. Sebab itu dia guna mempesakai perempuan, ambil daripada perempuan, padahal perempuan tu hak dia dah mas kahwin itu, dan dia berhak juga mendapat pesaka. Berhak. Tiba-tiba hak ni tak beri ke satu, mas kahwin tu pun nak lagi, nak klik lagi. Ni tak boleh lagu tu. Dalam keadaan dia tu molek-molek, tak ada apa-apa. Jadi ada beberapa maksudlah berhubung dengan ayat ni. Setengahnya mengaitkannya dengan khuluk ataupun tebus talak. Tebus talak. Sebab dari segi kita kata apa ada tebus talak, mas kahwin macam mana pula main boleh jual beli pula orang perempuan ni. Tidak gitu. Dia macam-macam, terutama kalau kita tengok zaman lah ni, nampaklah kelebihan dia, kelebihan khuluk ke apa tu. Mungkin setengah-setengah keadaan orang tak dapat tebus talak tu. Sebab zaman lah ni orang tidak berapa betul banyak, hati dia tu tidak berapa betul. Lelaki pun tak betul juga, tak juru juga. Perempuan pun tidak kurang juga, tak jurunya. Ada kalanya perempuan tu menikah dengan seseorang semata-mata kerana nak piti, nak mas kahwin sah. Di setengah-setengah negeri tu dia buat peraturan pula, kalau nak cerah ikut bini letak lah pula, kena bayar pula, piti sikit-sikit banyak pula, baru boleh cerah. Begitu pula. Jadi menyusahkan lelaki. Dengan sebab itu ramai orang di negara-negara barat setengah-setengah tu tak nikah, beban nikah. Dah lah kena mas kahwin, lepas pada tu kalau cerah kena bayar, kena bayar pula. Jadi dalam Islam ni pun gitu juga, dia ada mas kahwin, lelaki bagi kepada perempuan. Tetapi perempuan ni mana kita tahu baik ke tidak baik. Kalau dia buat onar, dia buat perangai, dia buat gitu gini, nak suruh suami dia ni cerah dia. Cerah boleh piti banyak mana dah. Kalau mas kahwin tu besar, bayangkan kalau berjuta. Tidakkah dalam masa yang sebentar boleh dia piti sejuta? Mas kahwinnya sejuta, mudah-mudah ya boleh. Pada yang nikah dengan orang lain pula, dia buat perangai lagu tu pula. Jadi Islam nak sekat hak tu lah. Yang ada tebus talak, orang panggil khuluk tu. Dia tidak ada talak saja,
Dia tidak ada mahar saja, sadak, mas kahwin saja, dia ada tubuh tolak salat. Nak tahu sungguh ke tidak dia nak cerah ni, wilik atau separuh daripadanya apa? Separuh daripadanya. Tu jadi ancaman kepada dia. Dia tak akan buat mudah-mudah lah nak cerah. Sebab kalau cerah, kawan ni tak sih tolak. Tak sih tolak, tak jatuh. Kalau selagi dia tak tolak, dia nak pun, dia gelepar pun, tidak akan jatuh. Jadi suami kata, kalau mu nak sungguh, bagi kelik. Itu makna dia benci sungguh, tak suka sungguh lah. Kalau dia sanggup bagi kelik, tak ada apa-apa. Sebab apa? Kalau cerah dia tak dapat apa-apa, mas kahwin itu boleh kepada suami. Itu kelebihan dia. Ada tubuh tolak tu orang panggil tu. Nak jaga hak tadi lah. Nak jaga hak tadi. Takut ada hak perangai tak molek orang perempuan ni boleh jadi juga. Dia main-main pula perkahwinan tu untuk dapat mas kahwin. Terutamanya kalau kita kata mas kahwin berapa riyal, itu tu email kadang-kadang sebut hak wajib tu berapa puluh riyal tahu. Hak tu sikit benar tak kira hak tu, kira hak banyak tu. Kalau hak banyak buat lagu tu lagu mana jadi? Nanti dia kenyaya. Jadi untuk nak jaga daripada hak tu biar betul-betul dia saja, dia cerah. Itulah cara tebus talak. Tebus talak. Jadi hak ni tu pun tak boleh juga. Jangan kamu paksa perempuan mewarisi, mana mengambil harta perempuan dengan cara tidak betul, dengan cara kamu tekan dia, menyusahkan dia. Biar dia minta cerah. Biar dia minta cerah, kamu pun tebus talak. Minta tebus talak daripada dia. Sebenarnya kamu nak binti dia. Kok tu pun ialah juga, itu teguran kepada lelaki. Teguran kepada lelaki, buat lagu tu tak boleh. Buat lagu tu tak boleh. Perempuan tu tak ada apa-apa molek. Kita yang buat perangai. Pasal apa? Nak suruh dia tebus talak. Tebus, orang yang Melayu kita panggil tebus talak. Dalam bahasa Arabnya tidak lagu tu khuluk. Dia panggil khuluk. Jadi boleh piti balik ke dia. Dia sudah berseronok dah sebulan. Kalau kita kata ni perangai hudud lelaki pula, boleh jadi juga berlaku begitu. Jadi Tuhan kata tak boleh lagu tu, buat haram lagu tu. Dan nak jaga lelaki takut teraniaya, boleh berlaku juga. Dengan tubuh talak tu jadi selamat juga. Itu maksudnya di sini. Lepas tu hak zaman jahiliah ni, selain daripada hak tubuh talak tadi tu, hak tubuh talak tu hak kemudian lah dalam Islam adanya. Hak zaman jahiliahnya hak seperti tadilah, iaitu dia mewarisi isteri ayah dia tu. Isteri ayah dia. Dalam riwayat satu lagi, Allah Subhanahu Wa Taala menasihati orang, yakni melaranglah dalam bentuk nasihat, jangan buat gitu. Itu yang beza dia lafaz wa'adha. Tadi ahkamallah an dhalik wa naha an dhalik. Mana Tuhan larang. La yahillu lakum, tidak halal kepada kamu tu Tuhan larang lah. Jadi hak ni ia juga berupa nasihat daripada Allah kepada manusia. Jangan buat lagu tu. Babun fil istimar. Ni tak ada dah. Sekat tu dah dulu. Wallahu a'lam. Subhanallah.